Letak jawatan kerana KWSP, ini penjelasan Tengku Zafrul. Isu lantikan MB Johor dan PRU15, ini reaksi Zahid. Rupanya ini sebab kenapa PAS tak dijemput ke PAU 2021. Puteri UMNO beri kata dua pada PAS. Tarikh PRU15, Ismail Sabri akan bincang dengan Yang di-Pertuan Agong. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz tampil menjelaskan ketidakhadirannya ke sesi Dewan Rakyat hari ini kerana berdepan hal kecemasan dan bukannya meletak jawatan. Ya, selepas laporan utusan Malaysia bertajuk Tengku Zafrul letak jawatan Menteri Keuangan susulan ketidakhadirannya di Dewan Rakyat bagi mengemukakan rang undang-undang Perbekalan Tambahan 2021-2022. Saya ingin merujuk kepada laporan utusan Malaysia yang bertanya sama ada saya telah letak jawatan. Ini berkaitan dengan pembentangan RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022 oleh Timbalan Menteri Keuangan 1 Muhammad Saha Abdullah di Parlimen. Sebenarnya ini memang berdasarkan perancangan kita. Tahun lepas pun Timbalan Menteri Keuangan juga yang bentangkan, atau mungkin utusan Malaysia buat-buat tak tahu, tak ingat atau tak kisah. Mereka boleh saja minta pengesahan dari pejabat atau pengawas saya. Saya mohon, kalau boleh, adalah sikit bila buat laporan media. Gunakanlah kuasa pena anda untuk menceritakan hal yang betul, bukan menghebahkan kabar angin, katanya dalam kenyataan di Facebook. Terdahulu media itu melaporkan Mahfuz Omar Pakatan Harapan Pokok Sena meminta kepastian sama ada Tengku Zafrul sudah meletakkan jawatan atau belum. Ia susulan kenyataan Tengku Zafrul yang dilaporkan sebelum ini menyatakan dia lebih rela meletak jawatan menteri daripada berkompromi dengan sebarang keputusan melibatkan kementeriannya yang difikirkan silap, termasuk pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000 secara sekali. RUU perbekalan ini mesti dibentang atas nama menteri dan diwakili oleh Timbalan Menteri. Maknanya, Tengku Zafrul belum meletakkan jawatan sebab beliau pernah menyatakan jika diluluskan pengeluaran KWSP, beliau rela letak jawatan. Jadi Perdana Menteri telah umumkan perkara ini. Adakah dengan ketidakhadiran beliau pada sesi soal jawab menteri, beliau belum letak jawatan? Kalau belum, bermakna Timbalan Menteri tidak boleh mewakili Menteri Keuangan soal Mahfuz di Dewan Rakyat. Sementara itu, Tengku Zafrul menjelaskan isu ketidakhadiran di Parlimen pada sesi MQT iaitu waktu pertanyaan menteri pula kerana ada sedikit kecemasan peribadi yang terpaksa diuruskan pada pagi dan perkara ini telah pun dimaklumkan. Tiada niat untuk tidak menunaikan tanggungjawab saya menjawab soalan sebagai Menteri Keuangan. Mengikut SOP soalan MQT, hanya menteri saja yang boleh memberikan jawapan dan ini bukan pertama kali seorang menteri diminta untuk membacakan jawapan menteri lain. Banyak presiden on this atau duluan dalam perkara ini. Terima kasih Menteri Agama Idris Ahmad kerana membacakan jawapan saya. Semua soalan tambahan akan saya sediakan jawapan secara bertulis, katanya. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi akan memberikan penjelasan mengenai pelantikan Menteri Besar baru Johor dalam Perhimpunan Agung UMNO. Turut akan dijelaskan kata ahli Parlimen Bagan Datuk itu ialah mengenai suara parti yang mahu Parlimen dibubarkan segera dan yang menolaknya bagi membuka laluan untuk pilihan raya umum. Kedua-dua persoalan ini akan saya jawab, katanya kepada media selepas melawat persidangan 3 sayap UMNO di Kuala Lumpur. Terdahulu Ahmad Zahid ditanya mengenai isu pelantikan On Hafiz Ghazi sebagai Menteri Besar Johor di sebalik nama Hasni Mohamad yang dicadangkan oleh UMNO. Hasni yang juga Adun Benut merupakan penyandang Menteri Besar, manakala On Hafiz Adun Macap yang juga bekas Esko Pemuda UMNO Malaysia. Ia menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak termasuk veteran UMNO Syahrir Samad yang menzahirkan rasa tidak senangnya secara terbuka. Sumber UMNO Johor yang dipetik bernama pula memberitahu tiada perwakilan dari negeri itu akan berbahas sepanjang persidangan kali ini ekoran isu pelantikan berkenaan. Laporan menyebut 38 daripada 40 adun UMNO memberikan sokongan kepada Hasni agar dilantik menjadi Menteri Besar namun tidak mendapat perkenan daripada Sultan Johor. Ahmad Zahid dijadual menyampaikan ucapan dasar Presiden sebelum dibahaskan perwakilan dari seluruh negara. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata, Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang akan bermesyuarat khas bagi menentukan usul-usul yang akan dibentang dan dibahaskan. Kami akan meneliti usul-usul yang akan dibentangkan oleh pengerusi usul dan menentukan sama ada ia akan diluluskan tanpa pindaan atau dengan pindaan, katanya. Antara yang akan dibincangkan ialah mesej dan saranan dalam ucapan dasar Presiden, tambah Ahmad Zahid. Salah seorang anggota MKT UMNO, Muhammad Puan Zarkashi, dilaporkan berkata, parti akan mengemukakan usul agar Parlimen dibubarkan dalam perhimpunan kali ini.
Muafakat Nasional itu dia belum ada lagi penutup dia. Ya, dia belum tamat lagi. Kita kalau mengaji kita tamatkan kan ya. Dia belum tamat walaupun dah sampai ayat akhir tapi belum kita khatamkan ya. Jadi elok kita sama-sama berfikir ya. Tetapi kita perlu jelaskan seperti yang saya katakan tadi, kita cuma akan bersama dengan yang setia. Bukan orang yang main banyak kolam ya. Yang akhirnya nanti ramai orang akan keliru dan kita sendiri saya takut kita keliru ya. Keputusan UMNO tidak menjemput wakil PAS ke Perhimpunan Agung UMNO termasuk ketika majlis perasmian sayap wanita, pemuda dan puteri UMNO adalah disebabkan oleh prosedur operasi standard serta bilangan tempat duduk yang tidak mengizinkan. Timbalan Presiden Muhammad Hassan memaklumkan perkara itu apabila diminta mengulas ketiadaan wakil PAS yang juga rakan dalam Muafakat Nasional di persidangan kali ini. Sebab tempat tak mengizinkan dan SOP itu cakap bersopan, katanya semasa sidang media selepas merasmikan persidangan sayap wanita, pemuda dan puteri UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Ditanya status hubungan dengan PAS dalam Muafakat Nasional, Muhammad berkata kerjasama antara dua parti itu belum tertutup dan masih ada ruang untuk berbincang. Muafakat Nasional belum ada penutup, ia belum tamat lagi. Kita kalau mengkaji, kita tamatkan. Muafakat Nasional belum tamat lagi walaupun dah sampai ayat akhir tetapi belum kita khatamkan. Jadi elok kita sama-sama fikir. Tetapi kita perlu jelaskan seperti saya sebut tadi, kita cuma akan bersama yang setia, bukan orang yang banyak kolam yang akhirnya nanti ramai orang akan keliru dan kita sendiri takut kita keliru, katanya. Dalam perkembangan lain, Muhammad berkata, usul desakan supaya pilihan raya umum ke-15 diadakan awal berkemungkinan akan dibawa ke mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Beliau bagaimanapun tidak tahu mengenai usul yang akan dibawa dalam mesyuarat berkenaan, namun mengambil kira apa yang disampaikan, ia merupakan sebahagian perkara yang akan dibincang bersama dalam mesyuarat tersebut. Boleh jadi sebab kita jawatan kuasa usul adalah naib presiden kedua yang akan bentangkan usul. Apa yang akan dibentangkan kepada Perhimpunan Agung UMNO, dia akan datang daripada jawatan kuasa usul kerana jawatan kuasa usul mengumpul segala usul di 190 bahagian, tidak termasuk tanah merah yang digantung, katanya. Terdahulu Muhammad menerusi ucapannya berkata, PRU15 harus diadakan sekarang dan bukan tahun hadapan untuk memanfaatkan kepincangan parti lawan dan mengelak tidak balas mereka mengkambing hitamkan UMNO Barisan Nasional atas kesengsaraan rakyat. Tiada poligami dalam politik. Pilih satu antara dua. Bersatu adalah parti picisan UMNO, picisan PKR dan mereka sendiri ada sejarah pengkhianatan di kalangan mereka. Mereka bukan tes kami. Kita berkali-kali beritahu PAS, kalau mau bersatu, bersatulah kamu. Kalau mau kami, ayo. Mari bersama kami. Tinggalkan bersatu. Tolonglah. Gelilah sikit. Kita ni nak tinggal sekolam dengan katak puru, katak pisang ataupun katak bentung. Sejarah mereka mengkhianati kami amat menjijikkan. Kalau dah memang tabiat haruan makan anak, selepas ini pun mereka akan tetap makan anak. PAS dianggap sebagai sebuah parti yang lebih rela memeluk katak dan mandi di dalam kolam yang penuh kala jengking berbanding bersama-sama membentuk Muafakat Nasional. Ketua Pergerakan Puteri UMNO, Datuk Zaidah Zahid Khan berkata, dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor sebelum ini pun, PAS dilihat sudah membuat pilihan mereka. Kalau begitu, apa nak buat? Apa yang boleh kita beritahu? Si luncai terjunlah dengan labu-labunya. Sayonara PAS, selamat tinggal, bye-bye, goodbye PAS. Semoga bahagialah kamu dengan pasangan hidupmu di kalangan katak dan kala jengking tadi, katanya ketika menyampaikan ucapan dasar sempena Perhimpunan Agung Pergerakan Puteri UMNO 2021 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Mengulas lanjut, Zahidah berkata, menerusi PRN Melaka dan Johor, UMNO sanggup pergi secara solo tanpa PAS. Walaupun ia dilihat sebagai sebuah percaturan yang penuh risiko, namun parti itu boleh berdiri tegak dan gagah tanpa PAS. Episod yang lalu mengajak kita mengenal siapa kawan dan siapa lawan. Kita amat mengharapkan Muafakat Nasional yang sama-sama kita wujudkan di bangunan yang bersejarah ini mekar dan subur. Ia adalah cetusan semangat perpaduan ummah yang dirindui oleh semua umat Melayu dan Islam di negara ini. Namun panas ini tak berpanjangan. Hujan di tengah hari, sia-sia air mata yang mengalir membanjiri WTC, katanya. Jelas Zahidah, PAS dilihat lebih selesa bersama-sama dengan Perikatan Nasional berbanding Muafakat Nasional menerusi kedua-dua PRN itu. Katanya, tak ada istilah poligami dalam politik dan parti itu perlu memilih satu di antara dua pilihan. Bersatu adalah parti picisan UMNO, picisan PKR dan mereka sendiri ada sejarah pengkhianatan di kalangan mereka. Mereka bukan tes kami. Kami berkali-kali beritahu PAS,
Kalau mahu bersatu, bersatulah kamu. Kalau mahu kami, ayo, mari bersama kita tinggalkan bersatu. Gelilah kami tinggal sekolah dengan katak puru, katak pisang atau katak betong. Sejarah mereka mengkhianati kami amat menjijikkan. Kalau dah memang tabiat haruan makan anak selepas ini, mereka akan makan anak lagi. Kalau jengking yang tabiatnya menyengat, mereka akan menyengat sesiapa pun yang boleh disengat, katanya. Ismail Sabri Yaakob berkata adalah tidak wajar UMNO dilihat mahu mengambil alih kuasa yang di-Pertuan Agong apabila mengambil pendirian mendesak agar Parlimen dibubarkan segera. Kata Naib Presiden UMNO itu, pembubaran Parlimen serta pelaksanaan pilihan raya umum merupakan kuasa agung. Pada masa sama, Ismail Sabri berkata, setakat ini belum ada sebarang perbincangan rasmi dibuat oleh badan dalam UMNO mengenai pembubaran Parlimen. Ini semua perlu dibincangkan dengan Agong. Kalau kita tetapkan tarikh kita sendiri, nanti Agong kata kita ambil alih kuasa dia. Jadi jangan ambil alih kuasa Agong. Kita tunggu. Apa-apa pun kita akan bincang. Tapi saya dah kata, mula-mula kita bincang dalam parti dahulu. Setakat ini parti pun tak bincang lagi. Tunggu bincang dalam parti lah, katanya ketika ditanya pemberita selepas menghadiri program minum petang dan ramah mesra bersama Kelab Naib Ketua Bahagian UMNO Malaysia di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Desakan untuk mengadakan PRU awal disuarakan sekumpulan pemimpin UMNO dan semakin kuat sejak akhir-akhir ini, khususnya selepas parti itu menang besar di Johor. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan juga menyentuh isu berkenaan sama ada secara langsung atau tidak semasa merasmikan persidangan pemuda, wanita dan puteri UMNO. Pun begitu, ada pihak lain khususnya kumpulan yang berjawatan dalam kerajaan berpendapat hal tersebut perlu diperhalusi terlebih dahulu. Misalnya Ketua Wanita UMNO Malaysia Nuraini Ahmad yang berpendapat parti perlu mengambil kira perjanjian yang dimeterai dengan pembangkang sebelum ini. Seorang lagi Naib Presiden UMNO Mahzir Khalid juga kelihatan keberatan untuk parti itu membincangkan hal tersebut secara terbuka. Pandangan sama turut dikongsi bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa. Ketika disoal lanjut, Ismail Sabri juga berkata dia belum menerima sebarang cadangan berkenaan hal itu sama ada secara rasmi mahupun secara peribadi. Kami akan ada mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi. Segala usul sayap akan dibincangkan. Kita tengoklah, katanya.